Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati Tuan Pengerusi Majlis pada malam ini, seterusnya Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama, para ustaz, seterusnya seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-samalah kita panjatkan syukur ke hadratillah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita hadir berkumpul di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita harapkan pertemuan kita mengundang rahmat dari sisi Allah. Seterusnya Allah Ta'ala beri kepada kita keampunan, rahmat, barakah, yang mana mudah-mudahan dapat memberi keuntungan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Yaumul Mahsyar nanti insya-Allah. Tazkirah pada malam ini kita menggunakan kitab Bahru Mazi juzuk yang ke-17. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Katanya Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, suatu hadis yang didatangkan oleh Tuan Pengarang di dalam kitab Bahru Mazi yang berbunyi an Abi Hurairah qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi dhara'u faakalahu wa kanat tu'jibuhu fanahasha minha nahsa. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu daging, lalu diangkatkan kepadanya akan lengannya, maka dimakannya akan dia, dan adalah ia berkenan akan dia, maka digigitnya, yakni dipegangnya dan dikokoknya dengan gigi hadapannya daripada daging akan sebagai gigi. Katanya Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, suatu hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat ni berkata, suatu hari dibawa datang daging kambing, dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang hidang daging kambing ke Nabi, Nabi ambil lah. Nisbah kambing, bahagian yang paling Nabi suka kaki depan. Kambing ada 4 kaki. Bahagian depan paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahagian kaki belah depan. Lalu Nabi pun kokok di gigi lah. Dengan gigi hadapan Nabi, daripada daging akan sebagai gigi. Thumma qala ana sayyidun nasi yawmal qiyamah hatta tadruna lima dhaka yajma'u Allahu an-nasal awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin fayusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar. Kemudian daripada telah makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging itu, bersabda ia Nabi, aku pun hulu semua orang di negeri akhirat pada hari kiamat,
adakah sekalian kamu tahu kerana apa aku yang demikian itu? Iaitu kerana dihimpun Allah akan manusia semuanya, yang awalnya dan yang akhir-akhirnya pada bumi yang satu, iaitu bumi mahsyar. Maka diperdengarkan mereka itu oleh orang yang menyeru, dan boleh lulus dan nampak akan mereka itu oleh orang yang memandang. Dalam Nabi makan tu, Nabi bersabda, katanya Abu Hurairah, Nabi kata, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku ni, Nabi kata, adalah penghulu semua manusia di negeri akhirat nanti. Yajma'ullahu an-nasa al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahid. Akhirat kat gini Nabi kata akan dihimpunkan seluruh manusia, awal-awal manusia sampai akhir-akhir manusia. Itulah hari akhirat kat gini, Allah Ta'ala akan himpun seluruh manusia, bermula daripada awal-awal penciptaan manusia yang bernama Nabi Adam alaihi salam, sampailah manusia yang paling akhir sekali. Dihimpunkan satu tempat, fi sa'idin wahid, pada bumi yang satu yang bernama mahsyar. Kita ni akan datang, Tuhan akan bangkitkan semula. Esok lusa kita mati, duduk di alam barzakh. Kemudian siapa tempoh, Allah bangkitkan semula kita daripada alam barzakh ke alam seterusnya, namanya alam akhirat. 5 alam wajib kita tempuh. Kita telah tempuh 3 alam. Yang pertama alam roh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam syahadah, yang keempat alam barzakh, yang kelima alam akhirat. Alam roh kita telah tempuh. Kita, Allah Ta'ala jadikan roh. Nampak? Allah Ta'ala cerita dalam Quran, masa kita hari itu berbentuk roh, bukan macam ni ada jasad roh. Dah bentuk roh ni bentuk mana? Wallahu a'lam. Tak tahu. Lagu mana roh tak tahu. Dah kan Nabi dak khabar roh ni lagu mana? Nabi pun tak tahu juga. Pernah orang Yahudi, puak-puak kafir, tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, roh ni macam mana?" Yang kata roh ni manusia ni ada roh, ada jasad. Roh ni macam mana? Jasad ni kami tahu dah lah, stokor gini. Roh ni lagu mana? Bentuk macam mana? Nabi tak jawab. Pasal soalan ini pernah ditanya kepada nabi-nabi terdahulu, dan semua nabi tak jawab mereka. Semua nabi mengatakan tak tahu, itu urusan Allah. Lalu puak-puak kafir ni dia nak test, dia nak uji Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul dia Nabi, mesti dia akan jawab tak tahu. Urusan Allah. Kerana itulah jawapan daripada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam. Tapi kalau dia kata roh ni begini, maknanya dia reka. Bila dia reka, dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Lalu Nabi tak jawab lagi. Nabi tunggu wahyu turun daripada Allah. Lalu turunlah yas'alunaka 'anir ruh. Tu ayat. Ditanya kepada kamu tentang roh. Jawab gini, Tuhan kata, "Qulir ruh min amri rabbi." Katakanlah roh ini adalah urusan daripada Tuhanmu. Mana roh ni aku tak boleh nak royak lain lagu mana. Nak kata petak, nak kata tiga semegi, nak kata bulat, nak kata khipmu, tak boleh nak kata. Pasal di urusan Allah. Allah Ta'ala seorang saja yang mengetahui. Bila Nabi jawab demikian, tak beriman juga puak-puak kafir, tak beriman kau. Syekh-syekh Yahudi tidak beriman kau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jawapan Nabi
bertepatan dan sama dengan nabi-nabi yang terdahulu. Jadi kita telah lepas alam roh. Alastu bi rabbikum, Allah Ta'ala tanya seluruh makhluk yang berbentuk roh ketika itu. Qalu bala, seluruhnya menjawab bala. Bala ni makna bahkan. Syahidna, kami sekalian menjadi saksi bahawa senyemulah adalah Tuhan kami. Semua jawab, tidak ada terkecuali. Roh Fir'aun pun jawab ya, sama. Roh Qarun pun jawab begitu. Roh George Bush pun jawab gitu. Roh Donald Trump pun jawab gitu kan? Sama je. Semua mengakui ketuhanan Allah Ta'ala. Bila diletakkan di atas muka bumi, habis semua lupa belaka dah. Tak ingat tau. Kita pun tak ingat kita janji di hadapan Allah Ta'ala pada hari yang kita berbentuk roh, kita tak ingat. Lepas tu Tuhan cerita balik dalam Quran. Dasar kata alam roh, hak minggu lepas kita dah ingat. Betul tak? Minggu lepas hari Jumaat pagi tu kita makan, dia ingat? Dia ingat dah. Hak yang marah dia ingat dah. Tak usah minggu lepas. Jadi Allah kata kita ni jenis tak ingat, jenis Melayu mudah lupa. Allah peringatkan balik di dalam Al-Quran, ketika mana kita berbentuk roh, Allah tanya semua, ngaku dah aku ni Tuhan, aku ni Allah yang menciptakan kamu? Semua jawab bala. Syahidna, bahkan mu adalah Tuhan kami dan kami sekalian menjadi saksi. Tu alam roh. Kemudian alam apa benda ni? Alam rahim. Nampak? Kita duduk dalam perut mak kita, tu alam nombor 2. Kita dah ingat kau. Betul tak? Memang kita jenis dia ingat kat mak. Duduk dalam perut mak. Mak ingat. Hari ni 9 bulan, hari ni 10 bulan, hari ni 8 bulan setengah, ni dah cukup bulan beranak dah. Macam-macam jenis. Tapi kalau tanya mak, balik kalau tanya mak, mak dah kita dulu duduk dalam perut mak. Takkan duduk dalam perut ayah mung, betul? Duduk dalam perut mak. Apa bulan mak? 8 bulan lebih kat mung. Bulan pertama kena molek, susah dah mak. Dengar motahnya, dengar penipalanya, dengar tak gerak, kena molek bahan demang. Bulan pertama, bulan kedua pun begitu jugalah. Bulan ketiga kau berat, bulan keempat kau berat. Bulan kelima berat nanang. Bulan ke-6, ke-7, ke-8 nak boleh ke beranak tu, Allahu Rabbi. Piku dalam perut ni. Mak kita, ibu kita, terbesarnya jasa mak kita dah. So nak pergi di mana bawa perut ni. Ayah dah bawa perut. Bawa juga perut tapi tak ada baby dalam, ada usus. Mak bawa ni nak pergi di mana bawa bapak perut ni. Pergi Kedah bawa perut, pergi Surau bawa perut, pergi Khija bawa perut, balik Khija bawa perut. Nak pergi makan kenduri bawa perut. Allahu Rabbi, ni mak. Takkan tinggal rumah perut. Kalau boleh tinggal memang tinggal. Dan mana Cik Yang perut kepeh tinggal rumah. Berat sangat nak bawa pergi Surau. Boleh tahan kira. Bawa pergi mana-mana pun bawa. Duduk di alam rahim dia panggil. Kemudian sampai waktu keluarlah kita alam syahadah. Ni dipanggil alam syahadah ni. Alam yang bila kita buka mata nampak segala-galanya ciptaan daripada Allah. Ni alam syahadah. Atau dipanggil dengan alam dunia, dipanggil alam yang ketiga. Lepas pada ni nak pergi di mana pula? Alam yang keempat dipanggil alam barzakh atau alam kubur. Tak lama dah. Esok lusa dah kita nak berpindah, berhijrah ke alam barzakh, alam kubur. Alam yang mana orang hak mati dah je boleh cerita, hak dak mati lagi tak boleh nak cerita.
melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana bentuk malaikat mau, macam mana pertanyaan malaikat muka wa nakir. Hak ni hanya diketahui oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Lepas duduk di alam barzakh, berpindah pula kita alam yang kelima, alam yang terakhir, dia panggil alam akhirat. Yaumul akhirah, ya, atau yaumul qiyamah. Hak tula je sama. Nak panggil akhirat pun boleh, nak panggil kiamat pun boleh. Tapi nama kiamat ni bukan ada dua, dia ada banyak. Ada ratusan nama. Nama kiamat ni banyak. Dalam kitab ni saja disebut 100 lebih nama-nama kiamat. Yaumul hisab, hari dihisab akan amalan-amalan manusia. Yaumul qisas, hari dibalah kejahatan, dibalah kebaikan mengikut apa yang kita buat di atas dunia. Yaumul buka, hari menangis. Nama kiamat kau Yaumul buka. Pasal apa dia nama Yaumul buka? Hari menangis. Kerana pada hari itu seluruh manusia, majoriti manusia menangis beramai-ramai. Hak ni menangis kerana kafir atas dunia dulu. Hak ni menangis kerana tidak cukup amal. Hak ni menangis kerana tak sempat nak bertaubat kepada Allah lalu mati. Hak ni menangis kerana hisabnya susah. Hak ni menangis kerana namanya diumum ahli neraka Allah. Habis menangis lagi. Dan menangis pula di akhirat. Nabi kata tak main air mata biasa, air mata darah. Pasal air mata biasa habis tau. Kita nangis atas dunia, dah sampai darah keluar, air mata lah. Berarti panggil air mata. Akhirat keluar darah. Keluar darah. Oleh kerana bersangatannya menangis, siapa keluar darah, Allah Rabbi, lebih pada kasih selamat lagi. Kasih selamat dak terbit darah, ni buta gitu je. Ni keluar darah, Allahu Rabbi. Dalam kitab Ta'limu Aulad disebut, apabila manusia ni nak masuk neraka, dia kata, "Hei malaikat Malik, jangan tolak lagi aku dalam neraka. Aku nak duduk sini sekejap boleh tak?" Malaikat Malik kata, "Munawam dia duduk sini. Aku nak menangis sepuas-puasnya. Tanda menyesalnya aku kerana tak buat amalan-amalan yang soleh." Nangis ya. Nabi kata laki-laki ini menangis sampai keluar air mata darah. Lalu malaikat Malik kata, "Alangkah moleknya kalau kamu menangis sedemikian di atas dunia dahulu." Kalau nangis kerana takut kepada Allah, menangis kerana takut kepada neraka Allah di dunia, bagus, dipuji syarak, berfaedah, dapat pahala. Tapi kalau menangis pada hari akhirat, tidak ada faedah. Tidak ada ganjaran, tidak ada pahala, tidak ada manfaat dah kalau menangis pada hari akhirat. Betul, kalau kita nak nangis, nangis di dunia, nangis atas dunia. Nampak? Mata yang menangis kerana takutkan Allah, maka mata tu dah akan masuk neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mana-mana mata yang menangis kerana takut kepada Allah, haram masuk neraka. Mata tu haram masuk neraka. Ada orang tanya, dah kalau mata dah masuk neraka, dah tubuh, tangan, kaki, telinga, mana kalau padang mata dah masuk neraka, dengan tuang-tuang mata lah. Takkan Nabi nak sebut susu, mata, telinga, bulu kening, bulu hidung, panjang hadis. Jadi bila sebut mata yang menangis tak akan masuk neraka, mata tu dengan tuang-tuang faham situ. Jadi tuang punya mata tidak akan masuk neraka Allah.
Kerana atas dunia dulu nangis kerana takut kepada Allah, takut kepada dosa, takut ke neraka. Ni menangis yang berfaedah. Tapi tak ramai nangis gitu. Hak ramai nangis tengok cerita. Nangis tengok cerita Tamil. Nangis tengok drama. Nangis tengok cerita Menderi Melayu. Bawang putih, bawang goreng. Bengong tunggu. Tidak ada faedah. Tak ada faedah. Ni ramai tengok drama siapa nangis. Allah nangis. Anak nangis, 2 orang. Mak nangis. Dah ada bunyi sosek kat belakang. Tengok kat belakang. Tok nangis juga. Habis keluarga nangis. Apa? Cerita keling. Arrow kena lenyek di gajah. Tubik tahi sembuh. Nangis Allah. Dah arrow. Dia cerita keling, cerita Tamil bisa dia. Pasal kalau mati dah hidup mula. Kena bakar. Dalam kena bakar tu bangun cangau. Oleh-oleh ada bina air. Dalam lebong gitu cahaya juga. Tak nangis ke diri no. Menhayati je. Padahal dah faham sikit arang pun. Ke faham? Dia ada subtitle bawah Zat. Dalam Quran ada subtitle ke? Apa nak baca? Quran kan ditulis kat sebelah kan? Maksud dia si ada tafsiran dah pula. Mana dah baca? Cerita betul dalam Quran kan? Cerita dalam drama, cerita lebong je. Cerita pelawak. Cerita banyak kencing. Hak jenis kecing gitu kita berakhir sangat. Allahu Rabbi. Kan last sekali cerita kan dia tulis kan, cerita ini hanya rekaan semata-mata. Kan dia kata kan, tidak ada kena-mengena sama ada yang masih hidup atau yang telah mati. Pada betul tak? Nangis juga. Tisu 2 kotak buat depan TV. Ngalak air mata ni. Bau merah mata. Ulama-ulama salafus soleh menangis. Merah mata kerana takut kepada Allah. Kita merah juga mata, nangis kerana dunia, nangis kerana drama, nangis kerana cerita hak bodoh dalam TV. Ni waktu gini tengok cerita ni pukul 7 drama TV 3. Pas sambung. Baru nak kena tak apa dah jadi kerah ketung gitu. Bersambung esok pula. Betul tak? Kita pun Allah esok pula tunggu depan TV. Esok sikit lagi nak langgar. Dah kerah, kereta jadi kerah. Tambah esok dah. Esok pula tunggu. Esok tu baru nak akad nikah. Kerah. Tok Kodi jadi kerah. Esok lusa pula sambung. Dah mampu kerah ayah, mampu kerah tu. Dok alam kotak ada apa-apa, dah ambil cerita tukang tengok habis dulu cerita. Ni benda-benda gini kita kata ni sebagai tazkirah. Biar kita sedar ramai-ramai. Kita ni umat Nabi, kita ni hamba Allah, bukan hamba dunia. Hanya hamba Allah saja pada hari akhirat nanti akan masuk syurga. Hanya hamba Allah Ta'ala saja pada hari akhirat nanti yang dah masuk neraka. Tapi hamba dunia tak akan masuk syurga. Hamba dunia akan masuk dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pastikan kita jadi hamba Allah. Jangan jadi hamba dunia. Ramai dah hak jadi hamba dunia, semua lebang belaka, tipu belaka. Bayang harta, dia jadi hamba dunia, dia cari harta. Dapat harta, dapat tanah, dapat pitih, dapat kereta, dapat bini, dapat banglo, dapat macam-macam dapat. Bila dia mati, hak dia cari lelah-lelah, penat-penat selama ni, gigi tinggal. Allahu Rabbi. Patut bawa sekali ya. Nampak? Ni ad-dunya mata'ul ghurur. Ni ya. Kita cari duit, cari harta kan penat, lelah. Allah lelahnya cari harta.
hak jual-jual, hak nego-nego, hak pejabat-pejabat, hak cikgu-cikgu, hak bawa taksi, hak ngai-ngai, hak kelauk, hak kontraktor, hak kontrak saja tu tak ada. Lelah tak? Allah. Patut dah kita cari dunia lelah, harta dapat banyak, simpan duit dalam bank. Bila kita mati, harta tu bawa sekali ya. Kan kita pernah kan cari? Tak bawa. Lepas tu Nabi kata yatba'ul mayyita salasah, 3 je hak ikut mayat sampai kubur. Ahluhu wa maluhu wa amalu. Ahli keluarga, anak beranak, harta dia dan amalan dia. Fayarji'u usnani wa yabqa wahid. Ia akan balik semula, tak teman mayat dalam kubur 2. Wa yabqa wahid, yang kekal setia bersama mayat di alam barzakh wahid, 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu, yang akan balik semula meninggalkan mayat, meninggalkan kita di dalam kubur, ahli keluarga dan harta kita. Habis tinggal. Bini yang kita sayang tinggal tak? Tinggal juga. Baba abang mak baba. Abang mak duduk dalam tu tak? Dalam khanda ke? Bini balik tak? Balik ya. Takkan nak terjun dalam khanda. Balik ah, Tok Imam kata balik. Tok Imam kata habis dah ke apa? Tok Imam lama orang gerang. Nak masuk Pinang lah budak. Tu tak? Harta. Dengan kereta 3 buah. Motosikal 6 buah. 6 buah motosikal. Orang lalu biar rumah dia, orang ingat ke Yuska. Namanya ingat kenderaan. Saya ni Yuska. Rumah kita lah. Ingat Yuska. Banyak sangat kereta, banyak sangat kenderaan. Dah apalah, dah harta banyak. Allah Ta'ala beri kepada kita rezeki. Bawalah harta tu, kenderaan tu datang rumah Allah Ta'ala. Kita ada motosikal, kita ada kereta, kita ada basikal, kita ada lori pasir. Bawalah kenderaan tu pergi rumah Allah. Tu baru dipanggil orang yang syukur dengan nikmat. Ni ada kereta bayar bulan-bulan 600 bayar. Gaji 800 je, bayar kereta 600, tinggal 200 lagi nak akam. Minyak isi air baik je. Nampak? Tak apalah kereta mahal pun, bawa kereta kita, kenderaan kita ke rumah Allah. Tak bawa juga. Tak pernah siapa kenderaan dia, tak pernah siapa. Ke surau, ke masjid, tak pernah siapa. Pernah lalu je. Parking depan masjid, depan surau, nak turun semayang berjemaah sekali atau duduk dalam majlis ilmu, tidak, sekali-kali. Lalu saja, pagi sekali, petang sekali, malam sekali. Pagi nak pergi kerja, petang balik kerja, malam nak pergi makan ke darah. Tok Imam Tok Bilal, siapa sakit tekuk, tengok kenderaan dia. Pagi sekali Tok Bilal tengok, piung. Petang pula, piung. Malam pula, piung. Sakit tekuk Tok Imam. Allah Rabbi. Marilah rumah Allah Ta'ala sebagai tanda kita orang mukmin, orang beriman pada Allah. Innama ya'muru masajidallah, kan? Man amana billahi wal yaumil akhir, al-ayah. Hanya senya yang layak memakmurkan rumah Allah orang beriman. Dan kita beriman tau. Kita beriman, Ustaz. Dah beriman, mari ya surau, mari masjid, orang beriman. Lepas tu kata ulama-ulama, orang yang tidak datang rumah Allah sedangkan dia orang Islam, diragui keimanannya. Beriman tak tahu, seolah-olah begitu. Pasal tak datang rumah Allah Ta'ala. Cuba kita tengok cerita Isra' Mi'raj.
Kan Nabi di Isra' Mi'rajkan oleh Allah melibatkan masjid, kan betul tak? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, al-ayah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pasal apa Allah Ta'ala tak guna lafaz yang lebih umum, Makkatul Mukarramah ilal Baitul Maqdis, tapi Allah guna lafaz yang khusus, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Menunjukkan apa? Katanya ulama-ulama, menunjukkan masjid, rumah Allah adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Siapa Tuhan khususkan cerita Isra' Mi'raj yang menjadi mukjizat besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melibatkan masjid. Dia tak melibatkan negara, tapi masjid yang berada di Mekah dan juga berada di Baitul Maqdis, Palestin. Nak kebun masjid tu penting. Nampak? Dalam Quran ni tak ada benda sia-sia. Tidak ada perkara yang Tuhan salah cakap. Ada kalamullah, kan? Cerita yang sangat panjang tapi memakan masa yang sangat pendek. Tempoh Nabi Isra' Mi'raj ni lama mana? Ada sebulan tak? Tak apa sebulan. Daripada Isyak subuh tak sampai, bukan daripada waktu Isyak rapat sampai subuh dah. Hanya mengambil beberapa juzuk saja pada waktu malam. Baina antara Isyak dan subuh. Tapi perjalanan Nabi daripada Mekah pergi Baitul Maqdis, Palestin, ke hujung dunia, kemudian dengan semayang pula dengan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, kemudian naik atas pula langit yang sangat tinggi, yang tidak ada manusia capai di sana. Inilah manusia yang pertama dapat melintasi langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh langit. Tak ada seorang manusia boleh lepas. Dia kata tu Neil Armstrong, dia kata, tu pelawak je. Ambil gambar dalam studio je. Inilah angkasawan yang pertama, namanya Muhammad bin Abdullah. Tidak tahu kala kita. Kita ke angkasawan pertama ke Neil Armstrong. Aduh, siapa ngecik adiu. Nabi Muhammad angkasawan pertama, naik atas langit yang sangat tinggi. Kaya peng. Tak ada benda kita tak. Kemudian masuk syurga, masuk neraka, tengok ahli syurga ni macam mana, tengok ahli neraka ni macam mana. Tiba-tiba memakan masa yang sangat pendek. Pasal apa kan? Ni semua dikupas oleh ulama-ulama. Nak beritahu bahawasanya bila kita ni jadi hamba Allah, kita taat kepada perintah Allah, Allah akan jadikan masa tu berkat. Berkat. Patut benda yang banyak gini kita buat memakan masa yang panjang jadi pendek. Kita perasan tak tiap-tiap hari dalam kehidupan kita tak ada benda kita boleh buat. Hanya pergi kerja, balik kerja, batu duduk tidur, esok kerja, balik kerja, hak dulu je. Quran dok dang baca, semayang sunat dok dang. Betul tak? Tak sempat datang rumah Allah Ta'ala. Tak sempat. Bila ditanya pasal apa tak sempat, Allah nak kena sah. Dok dang dah ni. Masa cepat sangat. Dah dekat dah nak kiamat. Guna alasan tu. Rupa-rupa keberkatan tu Allah tarik daripada kehidupan kita, menyebabkan masa 24 jam tak dang nak buat ibadah. Tak sempat nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan kita punya masa tak berkat. Berkatnya masa yang Tuhan beri kepada Nabi, tempoh antara Isyak dan subuh, jauh perjalanan. Bermacam-macam tempat boleh pergi, bermacam-macam peristiwa Nabi boleh tengok.
Tengok dalam syurga saja macam-macam Nabi boleh tengok. Majoriti ahli syurga, makan minum ahli syurga, perhiasan-perhiasan dalam syurga, tingkatan-tingkatan syurga Allah. Kemudian masuk neraka pula. Ahli neraka ni macam mana? Kehidupan ahli neraka ni macam mana? Makan minum ahli neraka ni macam mana? Semua dipertontonkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kemudiannya kita beri laluan kepada azan isyak Kita sambung sikit lagi. Kemudiannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tadnu syamsu minhum fabalagha an-nasu minal ghammi wal karbi ma la yutiquna wa la yahtamilun. Dan hampir daripada mereka itu oleh matahari seperti barang yang tersebut dahulu, maka sampai orang-orang itu daripada duka cita dan bala barang yang tiada kuasa mereka itu menahannya, dan upaya mereka itu menanggungnya, kerana barang yang mengenai mereka itu daripada kesusahan dan azab. Dengan kerana itu jadi lemah semua orang dan dhaif belaka, tiada semuanya tahu buat apa. Maka pada waktu itu zahir bertambah zahir kepenghuluan Nabi Muhammad dan kelebihannya daripada makhluk, dan semua orang memulangkan apa perkara dan apa hal maslahah am kepadanya. Kata Nabi SAW, hari akhirat lagi, wa tadnu syamsu minhum, Allah Ta'ala dekatkan matahari ini daripada kepala-kepala manusia. Matahari ada di padang mahsyar. Akhirat lagi matahari ada, cuma jaraknya berbeza dengan jarak hak kita duduk di atas dunia sekarang ni. Sekarang ni jarak antara matahari dengan bumi yang kita duduk ni juta-juta batu. Orang ni kata 100 juta batu lah, orang ni kata 900 juta batu lah. Ni panggil anggaran, bukan dia ambil tali ci. Ni dari ukur, tak ada orang naik atas matahari. Ni panggil anggaran je lah. Tepat Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Akhirat nanti matahari daripada kepala manusia, dua pandangan ulama. Yang pertama 1 mil atau 2 mil itu bermaksud 1 atau 2 batu. Atau pandangan yang kedua mengatakan 1 mil itu atau 2 mil itu panjang dia macam batang celok. Mana kalau macam batang celok ada sejekai. Ulama-ulama menafsirkan 1 mil daripada kepala tu batang celok. Batang celok ni panjang ni, matahari atas kepala gini. Mana dekatnya matahari daripada kepala manusia. Dan kalau ambil pandangan yang pertama tadi sebatu pun dekat juga sebatu matahari. Sekarang ni juta batu, tengah hari tu kita berdiri ramai-ramai, padang malam. Panahnya lah, ke tak ada anak? Nah, diri 2 jam seorang. Tak ada 2 jam. Setengah jam tu pesang dah. Panahnya. Ni 1 batu atau 1 batang celak mata atas kepala manusia. Dahsyatnya hari akhirat. Kemudian Nabi kata, maka sampai orang-orang itu daripada duka cita dan bala barang yang tiada kuasa mereka itu menahannya, dan upaya mereka itu menanggungnya. Pada waktu yang sama juga Nabi kata, datanglah bala daripada Allah. Yang kata akhirat ni susah rupa-rupanya. Susah tak susah, azab tak azab akhirat, sehingga kan anak-anak lari daripada ibu bapa masing-masing. Ibu bapa tidak hiraukan lagi anak-anak mereka. Suami lari daripada isteri, isteri lari daripada suami, habis lari belaka. Masing-masing nak menyelamatkan diri masing-masing. Kerana barang yang mengenai mereka itu daripada kesusahan dan azab. Azabnya Nabi kata,
Dengan kerana itu jadi lemah semua orang dan dhaif belaka, habis jadi dogok belaka. Walaupun di atas dunia dulu hebat, tapi akhirat dah kau. Atas dunia dulu dia ni menjawab jawatan raja, akhirat tak ada raja dah. Tidak ada raja, tidak ada sultan, tidak ada presiden, tidak ada menteri, tidak ada esko, tidak ada wakil rakyat. Akhirat hak lebih sekali, hak paling lebih akhirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu akhirat tak ada orang cari YB, ada. Jangan lepas mana kat YB nak minta tolong sikit, ada. Orang cari dunia je. Orang cari YB, orang cari wakil rakyat atas dunia, betul tak? Nak suruh nak recommend anak masuk sekolah asrama penuh. Anak kita tak terpilih. Pasal orang lain 5A belakang, anak kita 5B. Nampak tak? Atau A 3B. Hal lain 5A belakang, semua boleh masuk belakang. Anak kita seorang, Allah nak buat guna ni. Orang kata jumpa wakil rakyat, atau jumpa menteri, atau jumpa esko, biar dia recommend. Dipanggil guna kabel. Orang pun cari YB, orang pun cari esko, orang pun cari wakil rakyat atas dunia, akhirat dah. Hanya manusia sibuk cari akhirat nanti, nabi-nabi, rasul-rasul. Pasal apa? Nak minta syafaat. Nak minta syafaat. Orang lain tak lewi syafaat. Dengan kerana itu, maka pada waktu itu zahir bertambah zahir kepenghuluan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin lama makin terselah, makin nampak hebat Nabi kita. Dadak hebat bapa bila duduk di padang mahsyar ribuan tahun tidak diberi arahan apa-apa pun, duduk situ. Malaikat tak kata apa, Nabi tak kata apa, kerana Allah tidak berfirman walau sepatah harang pun, menyebabkan manusia dia takut belaka. Semua ketakutan. Lalu mereka ini bermesyuarat nak buat macam mana ni, nak mempercepatkan hitungan amal. Dak hisap gini baru duduk di padang mahsyar baru ni. Lalu di antara mereka kata, mari kita ramai-ramai pergi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Ni yang mula-mula nak menzahirkan kehebatan Nabi-Nabi Allah. Yang last sekali terzahirlah kehebatan, kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni sangat panjang. Kalau dah habis kau nasihat nak buat apa ni? Bila ramai-ramai gini kita jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Bila nak jumpa dengan Nabi Adam ni ramailah, yang maknanya nak minta syafaat dengan Nabi Adam. Ramai-ramai manusia ni tak tahu berapa bilion, mau tak tahu, berarok beramai-ramai pergi cari Nabi Adam alaihi salam. Nak cari Nabi Adam sahaja memakan masa ribuan tahun. Tak makan masa 2-3 hari dah jumpa Nabi Adam. Tahu kan? Ribuan tahun cari saja ribuan tahun. Bila bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, mereka pun mengatakan, hai Adam, engkau bapa sekalian manusia, dan sekalian kami ini anak cucu kamu. Kasihanilah akan kami. Sesungguhnya engkau itu telah dijadikan Allah Ta'ala dengan kudratnya, dan ditiupnya padamu daripada nyawanya, yakni diberikan akan dikau jiwa, yang menjadikan engkau bersifat hayat, dan disuruhnya malaikat sujud padamu, merendah diri. Maka sujud merendah diri semuanya bagimu. Syafaatkanlah kami kepada Tuhanmu. Apalah sudahnya kami ini tinggal dalam azab yang tiada tentu akhirnya,
tidakkah engkau lihat akan azab dan dera yang kami ada di dalamnya? Kata manusia ramai-ramai ni, hei Nabi Adam alaihissalam, kamu ini Abul Bashar. Abul Bashar di makna bapa segala manusia. Kamulah manusia yang awal-awal Allah Ta'ala ciptakan. Awal-awal manusia, hak kita sedia maklum lah, Nabi Adam alaihissalam. Tak ada lagi kita ni, tak ada tonyang kita, tak ada tonyuk kita, tak ada. Nabi Adam dulu Tuhan buat dengan kudratnya. Dijadikan Nabi Adam daripada tanah. Tanah lah, kita asal tanah. Dikembang biak dengan air mandi. Nampak tak? Mu ni Allah Ta'ala buat dengan tangannya, yakni dengan kudrat Allah Ta'ala, lalu ditiup roh. Specialnya Nabi Adam alaihissalam. Tak cukup setakat tu, disuruh pula seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Ni keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kata Allah Ta'ala, ingat gak cerita hak kami suruh seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, lalu seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis tak sujud. Pasal apa tak sujud? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kerana iblis ni dia ada sifat takabbur, ada sifat sombong. Aba ni tidak mau sujud. Yang kedua, wastakbar, sombong. Dah dia lawan perintah Allah, tak mau sujud, sombong pula. Sebab itulah orang yang ada sifat sombong dalam hati masuk neraka bersama-sama dengan iblis. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin aw kama qala. Nabi kata tidak akan masuk syurga. Lawang tak masuk syurga, patak neraka duduk. Man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Orang yang ada dalam hatinya walau besar zarah min kibrin, daripada sifat sombong. Jaga molek. Kata kita jangan sombong ni. Jangan sombong. Jangan sombong dengan makhluk, jangan sombong dengan Allah, jangan sombong dengan ibu bapa, jangan sombong dengan Quran ni, jangan sombong dengan orang bawah-bawahan kita. Oleh kerana kita ni ada pangkat, ada jawatan, jangan sombong dengan orang bawah. Kita wakil rakyat, jangan sombong kepada rakyat. Kita menteri, jangan sombong kepada orang. Makin tinggi pangkat kita makin tawaduk, makin tinggi pangkat kita makin tawaduk. Ni orang cerdik. Orang bodoh kok sombong dulu tegur orang kampung lagu. Lalu ni jadi wakil rakyat dah, tak pun nak tegur orang. Spek hitam, dia lah kereta, ada apa-apa lah, baca surat khabar. Orang kampung nak jumpa dengan dia, kena buat appointment lah, kena begitulah, kena beginilah, macam-macam hal. Cakap pun lain macam dah. Dulu kan Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Gitu tak mau. Sebelum jadi wakil rakyat, betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan, pilihlah saya. Saya tidak akan sia-siakan tuan-tuan dan puan-puan. Saya ini berjiwa rakyat, tu'mu berjiwa rakyat. Mana? Berjiwa rakyat lagu mana wak nyanyi ke rakyat? Menzalimi rakyat, lebong rakyat, nyanyi ke rakyat. Rakyat hak miskin dah bertambah miskin, rakyat hak susah dah bertambah susah. Nabi kata mana-mana pemimpin-pemimpin yang memerintah seorang saja rakyat yang tidak reda dengan kepimpinannya, yakni dia ini berlaku zalim, maka kedua-dua tangannya akan dibelenggu, yakni diikat pada tengkok-tengkoknya pada hari akhirat. Seorang je rakyat tak reda pasal dia zalim, maka di hari akhirat nanti akan dicela dalam api neraka Allah.
Man wuliya faqad dhubiha bi ghairi sikin. Barang siapa yang menjadi pemimpin, sebenarnya dia sedang disembelih dengan pisau yang tidak kelihatan. Jaga boleh jadi pemimpin ni. Kita ni bila dilatih jadi pemimpin, seolah-olah kita ambil pisau melih tekuk kita sendiri. Faham tak? Dengan pisau yang tidak kelihatan. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar senantiasa menangis apabila menyandang jawatan khalifah. Bukan Sayyidina Abu Bakar nak jadi khalifah pertama, tapi dilantik oleh sahabat-sahabat besar. Kerana dia yakin bahawa Sayyidina Abu Bakar lah yang paling layak menjadi pemimpin mengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Sayyidina Umar nak jadi khalifah, tapi dipilih. Dipilih. Nampak? Masa Nabi wafat, Sayyidina Umar pesan dah. Nak latih pemimpin boleh, tapi mu jangan latih anak aku. Abdullah ibnu Umar jangan latih. Bukan pasal Abdullah ibnu Umar ni tak layak. Abdullah ibnu Umar ni siapa dia? Sahabat Nabi. Meriwayatkan hadis yang sangat banyak, ahli syurga Allah. Pasal apa si nama kata jangan latih anak aku? Menunjukkan jadi pemimpin ini berpandang tanggungjawabnya sangat berat. Sehingga kan jangan latihlah anak aku siang tadi. Takut dia tak dia nak pikir. Kita ni anak beranak bebu nak jadi nak jawatan, betul tak? Kalau andi tak apa, takut dak andi. Kalau amanah tak apa, takut khianat. Tapi tak takut dah. Mana orang tak takut. Nampak? Kerana sini tak ada, sini kosong. At-taqwa, Nabi kata hahuna, takwa sini. Takut ke Tuhan pun sini, takut ke neraka pun sini. Bila sini kosong, makan haram pun tak haram lah. Pasal tak takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar, kalau kita baca kisah riwayat dia, sahabat kata Sayyidina Umar ni seorang sahabat, tengok muka dia ada ni apa benda ni, macam ke hitam pipi dia dua. Kesan daripada dia ini banyak sangat menangis. Malang nangis, siang nangis. Malang menangis kerana takut kepada Allah. Nampak? Siang menangis kerana takut tidak adil kepada rakyat, juga takut kepada Allah. Takut Allah soal dia pada hari akhirat. Pernah sembahyang subuh gebah pingsan. Nampak? Kerana takut kepada Allah Ta'ala. Tengah-tengah jadi imam sembahyang, nangis patu pesang. Itulah pemimpin bernama Umar Ibn Khattab. Mayang subuh pesang tu. Kita wakil rakyat subuh pun dah mayang. Tapi jangan kata korang. Tazkirah umum. Jangan sebut nama. Lepas tu kalau dia terasa, dia tak mayang tu. Kalau kita semayang, tazkirah ni untuk orang tak semayang, kita terasa dah. Kita senyum je. Apa? Dah kita semayang. Kalau tak semayang ni jahat pada datang lagi, kita pun senyum. Pasal apa? Dah kita semayang. Yang panas telinga, yang panas hati, yang nak marah, pasal tak semayang. Kata orang datang orang tak semayang datang. Dia gitu kuliah, benda datang-datang gitu. Ini dah haji Quran. Dalam Quran Tuhan kata parok ke kita, tapi kita tak baca, tak tahu. Macam kawan kita lah, kawan kita ni kata khabar ke kita, mu dah baca Facebook apa? Parok orang kata kemung. Orang kata begini, orang kata begitu, orang kata begini, macam-macam. Kita dah baca Facebook, kita rasa mana? Tak rasa benda. Tapi kalau kita baca Facebook, kita baca komen orang kata ke kita, panas hati tau. Allah Ta'ala royak dalam Quran, orang-orang yang tak guna mata, tak guna hati, tak guna telinga untuk taat kepada Allah. Ulaika kal an'am.
mereka ini macam binatang. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Binatang ni bahasa Kuala Lumpur Terengganu panggil natang. Sedap sikit dia ada dengung kat belakang. Orang Kuala Lumpur dia tak dengung binatang. Tak apa sedap dengar. Terengganu dia ada dengung belakang. Mereka ini umpama macam binatang. Okeylah. Terengganu kata mereka ini macam natang. Allah, telinga. Berdenyuk telinga. Allah, natang tu kena. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada natang. Allah kabur dalam Quran. Yang tidak jinak dengar pun ayat gitu. Dah mudah baca Quran pada mana tahu. Mai tengok drama lama. Daripada muda sampai berubah bulu tiaw. Dah mengadap ke drama daripada TV kotak. Macam batu bepang, leni TV macam ke biskut jagung sekeping. Daripada TV ada kaki pak, leni tak ada kaki tu, TV bahan kecil manis, potong ke kaki-kaki. Tepek di dinding. Kong tepek di dinding. Tengok gambar-gambar 5-6 beranak. Tata bahan sana. Bila jumpa dengan Nabi Adam kata tak boleh nak tolong. Pasal apa tak boleh nak tolong? Katanya Nabi Adam alaihi salam. 2 minit ke dah? Kerana atas dunia dulu, di syurga dulu, fayaqulu lahum Adamu inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaba lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah wa innahu qad nahani 'anis syajarati fa'asaitu nafsi. Berkata Nabi Adam salam bagi mereka itu bahawasanya Tuhanku sungguh telah murka pada hari ini akan sebagai murka yang tiada murka dahulunya seumpamanya dan tiada murka kemudian daripada seumpamanya, dan sungguhnya telah ditegah akan daku daripada menghampiri pokok kayu, maka derhaka aku akan suruhannya diriku. Nabi Adam kata aku malu nak bertemu dengan Allah, nak minta syafaat untuk kamu sekalian. Pasal apa malu? Kerana Nabi Adam kata di syurga dahulu aku pernah ditegah oleh Allah Ta'ala menghampiri syajarah akan satu pohon pokok. Tapi aku gila anggur pantang larang Allah Ta'ala. Aku pergi makan, aku pergi dekat, aku pergi makan dah pula buah khuldi yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Menyebabkan aku ini Allah Ta'ala turunkan di atas muka bumi. Daripada duduk di syurga, turun atas dunia. Dia buat satu saja kesalahan. Bayangkanlah kata ulama-ulama, satu saja kesalahan Nabi Adam AS menyebabkan Allah Ta'ala bayar cash, lanjang pula. Nabi Adam dengan Siti Hawa lanjang pula. Duduk dalam syurga pakai baju, bila makan pokok tu, buah pokok khuldi tu, jadi telanjang. Tak cukup dengan telanjang, dicampur atas dunia. Berpisah pula, orang ni duduk selatan, orang ni duduk utara. Hukuman daripada Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itulah Nabi Adam malu kepada Allah dan malu nak minta syafaat untuk seluruh anak cucu cicit dia pada hari akhirat. Nabi Musa alaihi salam, Nabi kita cerita Nabi Musa pernah bertemu dengan Nabi Adam di alam roh. Kata Nabi Musa, tuan ke Nabi Adam? Jawab Nabi Adam, aku Nabi Adam. Bukan Nabi Musa dah kenal, Nabi Adam kenal, tapi nak memastikan. Macam kita lah kenal dah kawan kita, tapi kita nak pastikan lagi. Dalah ni, dalah ni. Aku Nabi Adam. Aku nak tanya Musa soalan lah, pasal apa yang mugi makan buah khuldi. Kalau tak makan kan kita duduk dalam syurga ramai-ramai. Gitu. Apa pergi makan? Nabi Musa
tanya Nabi Adam, pasal apa yang pergi makan? Molek nak yang makan molek. Kata Nabi Adam AS, mudah percaya kepada takdir Allah, qada dan qadar Allah. Benda ini telah ditetapkan oleh Allah, telah ditulis dalam ilmu Allah ketika mana aku tak ada lagi. Siap ada. Ni takdir daripada Allah Ta'ala. Lagi pula, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Jadi Nabi Adam makan buah khudi tu dipanggil asbab saja. Hak sebenar-benarnya Tuhan nak cipta, nak turunkan manusia bermula dengan Nabi Adam, kemudian berkembang. Sapalah kita ada sekarang ni, tu tujuan Allah Ta'ala. Maka Tuhan jadikan asbab Nabi Adam melanggar perintah daripada Allah. Ada hikmah. Nampak? Jadi Nabi Musa kata, gitu. Kalau gitu aku nak banyak kan. Gitu kan. Nafsi, diriku, tak boleh nak tolong. Mana aku, mu pergi cari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Adam kata aku tak boleh nak tolong. Kerana hari ini Allah sangat murka. Tak pernah Allah murka marah seumpama pada hari ini, yakni hari kiamat. Gini ya, hai anak cucuku, pergi jumpa dengan Nabi Nuh. Kok Nabi Nuh boleh tolong. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita berhenti kat Nabi Nuh. Banyak lagi Nabi Nuh jumpa lah, sambung kau sampai subuh esok lah. Ada rezeki bila-bila pula kita mari pula. Setakat tu saja pada malam ini. Kemudiannya, sebagaimana yang dipersetujui oleh pihak ahli jawatan kuasa, insya-Allah derma pada malam ini kita akan salurkan kepada sekolah agama Al-Irsyad di Balut Kuantan. Jadi siapa-siapa yang berhajat nak beri sumbangan kepada sekolah ini, maka bolehlah meletakkan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan dalam tabung-tabung yang kita sediakan, insya-Allah. Mudah-mudahan sumbangan kita, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini Allah Ta'ala kurniakan kita pahala yang menjadi jariah kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Mudah-mudahan begitulah kita harapkan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinna bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran وشرف شرافة القرآن وألبسنا بخيرة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء وعذاب الآخرة بحرمة القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.